Tidak terasa bahwa Ibu Kota Nusantara atau IKN, progres pembangunannya sudah sampai sekitar 90% untuk pembangunan pada 2022 kemarin hingga 2024. Dari sisi bangunan dan interior, sudah terlihat. Jadi selain itu, ekonomi Indonesia pun semakin meningkat, khususnya di Kalimantan Timur, yang naik sekitar 7-8%. IKN yang berada di Pulau Borneo itu menjadi perbincangan di media dan tokoh-tokoh di Malaysia. Para tokoh Malaysia mengatakan, mau tidak mau, kita tidak ada pilihan, Malaysia harus menjadi bagian dalam pembangunan IKN dan bersiap diri dari sisi positif dan negatifnya. Selain itu, Malaysia juga harus menambah resimen atau pasukan di perbatasan. Dengan perkembangan pusat ekonomi Indonesia dan pembangunan IKN, tentu pengaruh Indonesia semakin kuat di wilayah regional dan perbatasan, kata mereka. Nah, itulah pendapat para tokoh Malaysia tentang pembangunan IKN. Salam sejahtera, saya Farhan Hakimi dan buletin awal di jam ini kita mulakan dengan berita perkembangan luar negara. Baik, Presiden Joko Widodo berada di Ibu Negara Baharu Indonesia untuk bekerja secara simbolik di pejabat baharunya di Nusantara. Jokowi turut menghadiri majlis perasmian jambatan Pulau Balang yang baru dibina menghubungkan ibu kota baharu itu dengan bandar Balikpapan. Tiba dengan motosikal bersama konvoi, Widodo berkata, jambatan yang menelan belanja 1.43 trilion rupiah adalah lancar dan selesa untuk digunakan. Pembinaan bandar baharu itu bermula pada pertengahan 2022 selepas Widodo mengumumkan Jakarta tidak lagi mempunyai status modal. Ini kerana metropolis itu mengalami pencemaran dan kesesakan, terdedah kepada gempa bumi dan tenggelam dengan cepat. Ibu kota baharu itu adalah kira-kira 2 kali ganda saiz New York City. Pegawai berkata, ia akan menjadi bandar hijau futuristik yang berpusat di sekitar hutan dan taman yang menggunakan sumber tenaga boleh diperbaharui dan pengurusan sisa pintar. Tetapi projek itu telah dibelenggu oleh kritikan daripada pencinta alam sekitar dan masyarakat orang asli. Mereka mengatakan ia merendahkan alam sekitar dan seterusnya mengecilkan habitat haiwan terancam seperti orang utan dan menggantikan orang asli yang bergantung kepada tanah untuk mata pencarian mereka. Ibu Negara Baharu Nusantara akan dirasmikan semasa sambutan Hari Kemerdekaan ke-79 Republik itu pada Ogos. Malaysia, khususnya Sarawak, Sabah, tidak ada pilihan. Negeri, kedua-dua negeri wilayah itu, dia mesti menyediakan diri, dia mesti mengambil bahagian dalam pembangunan ini. Kalau tidak, kedua-dua wilayah itu akan tertinggal. Bukan saja itu, negeri-negeri lain, negara-negara lain akan cuba juga mendapat bahagian dalam kebangkitan pembangunan di Nusantara tadi. Adalah keperluan untuk menambahkan pusat-pusat pengawalan dan pengesanan. Satu, disebabkan pertambahan itu, maka kita perlu menambahkan kita punya regimen sempadan kita di kawasan-kawasan di Sabah Sarawak ni. So keperluan untuk menambah itu kan dah ada dalam perancangan dan ini akan dilakukan secara berperingkat. Beliau berkata demikian dalam wawancara khas sempena sambutan Hari ATM ke-89 pada 16 September ini di Wisma Perwira ATM. Katanya pertambahan penduduk berkemungkinan mewujudkan peningkatan kes jenayah rentas sempadan seperti penyeludupan. Jelas beliau, ATM akan bekerjasama dengan Tentera Nasional Indonesia berhubung pengawalan sempadan dan penambahan bilangan pos kawalan keselamatan di sempadan dibuat selari dengan pihak TNI. Apabila kita melakukan pos-pos sempadan ni kan, dia ada dua two side lah. Satu ATM, satu TNI kan. Buat masa ni kita lakukan secara kata orang in parallel lah. ATM ada satu ke sini, TNI ada satu ke situ. So benda akan tambah lagi. If you ask me by the numbers now, I will not be able to tell you, but there will be a significant number of increase of disposal. Tan Sri Afendi berkata penugasan pengawasan juga akan dimantapkan menerusi kaedah manual iaitu penggunaan tenaga manusia dan kaedah bersistem yang melibatkan penggunaan sensor atau praktis konvensional semasa iaitu penggunaan drone dan pusat kawalan yang boleh memantau dari jarak jauh. Rakan-rakan saya di Sarawak dan Sabah memuji inisiatif ini
Dan saya beritahu tadi itu inisiatif besar Bapak Presiden itu mempersediakan saya kerana dibanding dengan apa yang saya mampu lakukan untuk Sabah dan Sarawak. Jadi oleh itu kita ambil pendekatan yang positif itu mencari jalan supaya pertumbuhan ibu kota negara Nusantara itu akan juga memberi manfaat kepada wilayah yang termasuk Sarawak dan Sabah. Sabah tidak dimeterai dalam hal ini. Ketua Menteri Sabah dimaklum bahawa memuktamadkan Pulau Sebatik dan kawasan yang melibatkan Tawau dan Sabah itu ditangguh sehingga ada persetujuan baru kerana kita belum bersetuju. Saya ada cakap tadi, dengarlah. Pandangan mereka langkah ini merugikan Malaysia, di mana negeri Johor pada pandangan mereka akan kehilangan wilayah laut termasuk menghadapi kesan negatif aktiviti ekonomi maritim di pelabuhan Tanjung Lepas, manakala pelabuhan Tawau Sabah. Ini bukan ruang untuk yang berhormat bersyarah. Direct to the question. Pakar mana? Sebut pakar mana? Perjanjian mana yang dilanggar? Peruntukan mana yang dilanggar? Kawasan mana yang diserah kepada Indonesia yang mengabaikan kepentingan kita? Yang saya sebut tadi, yang kita kira betul-betul kawasan pelabuhan Tanjung Lepas yang sebenarnya keluar daripada perbatasan negeri Johor, dan kemudian Sabah yang tak dapat kita persetujui. Walaupun saya dah minta pegawai cari jalan runding supaya ada win-win situation. Ya, saudara sebut tentang sipadan ligitan. Sipadan ligitan itu tengok rekod. Yang pergi runding dengan Presiden Soeharto itu saya sebagai Timbalan Perdana Menteri untuk memberikan mengambil keputusan dipersetujui oleh Presiden Soeharto untuk bawa sipadan ligitan. Nak mengamuk siapa? Yang ditanya itu ialah keperluan satu perjanjian komprehensif. Saya setuju. Jaminan bahawa tidak akan dikorbankan kepentingan kedaulatan negara. Itu memang pendirian kita. Apakah melibatkan negeri Johor? Setakat tidak ada kawasan melibatkan negeri Johor. Yang melibatkan hanya Sabah. Dan saya telah jawab tadi, soal Sabah ini bukan saja kerajaan persekutuan akan berunding dengan Indonesia untuk kawasan sempadan Sabah termasuk sekitar Pulau Sebatik, itu akan melibatkan wakil dari kerajaan negeri Sabah. Itu sudah saya bagi pengakuan. Jadi soal dia komprehensif, dia komprehensif settlement yang belum dimeterai hanya sebahagian kecil yang melibatkan sempadan Sabah, dan memang kita tidak dapat bersetuju. Bagaimana boleh kita teruskan kalau pengalaman kita dengan Thailand, kita akhirnya bersetuju win-win Joint Development Authority. Nah, tapi Pulau Sebatik belum sampai ke situ. Itu kita kena bincang apakah wajar ditekankan setakat ini. Kita telah bawa pendirian kita, Indonesia jelas tuntutan kita, dan kita pun tahu tuntutan Indonesia, tapi kita tidak setuju. Jadi peringkat ini itulah keadaan dia, dan soal kompromi tidak berbangkit. Presiden Jokowi dia mewakili rakyat dan negara Indonesia. Saya mewakili rakyat dan negara Malaysia. Soal kedaulatan tidak boleh dikompromi atau dikorbankan. Jadi itu kita akan lakukan dengan sebaiknya. Cuma saya beritahu, dalam keadaan ruingan ini, sementara itu diteruskan, kita kata kita selesaikanlah yang kita setuju dulu. Yang kecil kita tak setuju, kita tangguhlah. Tetapi jangan jejaskan hubungan dua hala. Saya berpendirian dan kerajaan ini akan terus menganggap Indonesia itu sebagai negara sahabat, dan harus kita tingkatkan kerjasama dalam semua bidang. Dan kita tidak mahu beberapa masalah perbezaan yang didapati di antara kita menjejaskan hubungan dua hala. Jadi, tapi muktamad pendirian kita adalah tidak mungkin kita korbankan 1 inci pun tanah negara kita. Nah, itulah hebohnya pembangunan IKN di Kalimantan. Tidak hanya menjadi pembicaraan di dalam negeri saja, tapi juga di luar negeri, terutama di ASEAN. Bagaimana menurut kalian semua tentang hal ini? Silahkan sampaikan pendapat positif kalian lewat kolom komentar. Terima kasih. Nah, itulah tadi videonya teman-teman. Kalau dilihat dari video ini, kelihatannya Malaysia itu sangat ketakutan sekali dengan adanya IKN, teman-teman. Padahal pemerintah Indonesia mendirikan IKN itu tidak punya
atau tidak ada maksud yang lain begitu kecuali ingin mengembangkan daerah Kalimantan dan juga untuk menghindari kemacetan Jakarta begitu teman-teman. Tapi kelihatannya Malaysia itu sangat ketakutan sekali begitu, padahal Indonesia tidak akan mengambil hak orang lain. Begitu teman-teman yang saya dapat amati begitu. Bagaimana menurut teman-teman semua tentang video ini? Silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar ya. Dari saya dicukupkan sampai di sini dulu. Semoga kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.